إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Mereka bertanya pada kamu, wahai Muhammad, bila akan berlakunya hari kiamat ini? Sebutlah pada mereka, Qul innama ilmuha indallah. Sesungguhnya segala apa yang cerita tentang peristiwa kiamat ini, ilmunya di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takun qariban. Yang hanya diberitahu pada kamu dan kamu diajar supaya kamu mengerti ialah Allah jadikan bahawa masa kiamat ini semakin dekat dalam hidup kamu. Sadaqallahul azim. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, pengurusi dan ahli kuasa Surau, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun yang kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah di atas nikmat kurniaan yang Allah kurniakan pada kita untuk kita berada dalam majlis ilmu ini. Syukurnya pada Allah, lebih-lebih lagi lah kita diberi kurniaan oleh Allah supaya Allah masihkan panjangkan umur kita, sehingga kan kita berjaya berada pada penghujung tahun dalam kalender Islam. Dan kita sekarang kita berada pada saat yang penghujung daripada masa-masa dalam kalender Islam. Bulan Zulhijjah merupakan bulan yang terakhir dalam kalender Islam, dan sekejap lagi kita akan masuki bulan Muharram dulu. Dan apabila kita sebut tentang penghujung tahun ini, bukanlah bererti masa kita semakin hidup dalam keadaan panjang masa kita, tetapi Allah jadikan masa kita ini semakin dekat dan semakin sempit. Dan giliran kita akan sampai untuk saat yang di mana kita akan melalui perjalanan yang disebut dengan Yaum Sa'ah, hari yang akan ditemukan kita dengan Allah SWT, yang disebut dengan hari kematian ataupun dengan hari hisab dan sebagainya. Para sekalian, biasa saya sebut di mana-mana sekalipun, dan ingatan ulama sebut pada kita bahawa kita ni Allah tak jadikan untuk hidup di dunia, tidak. Allah jadikan perjalanan hidup kita ni yang besarnya ialah akhirat Allah. Sebab itu Allah gunakan walil akhiratu khairan wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Dalam hidup kita, di hadapan kita ni ada 3 lagi alam yang perlu kita lalui. Alam yang kita perlu lalui yang disebut dengan alam barzakh. Alam yang disebut dengan alam yang kita akan dikuburkan dan dimasukkan ke dalam liang lahat dan menghadap di hadapan Allah. Kemudian alam yang keempat yang kita kena lalui dia panggil alam mahsyar. Alam yang kita kena bangkit dan kita kena hidup balik. Kemudian alam yang kelima dan alam yang kekal, yang kita tak ada lagi alam lepas pada itu, yang kita perlu hidup dan kita akan kekal di sana, yang dinamakan dengan alam syurga ataupun alam neraka. Na'udzubillah. 3 alam ini alam yang besar-besar semua. Kita rasa bahawa kita hidup di alam kandungan ibu dahulu, kita dah rasa seolah-olah besar sangat, sehingga kan kita keluar ke alam dunia ini, alam yang kita berada sekarang ini, kita menangis teresak-esak. Kita menangis teresak-esak kerana kita rasa bahawa di dunia ini jauh lebih besar daripada alam berada dalam kandungan ini. Kita masuk saja di alam yang disebut dengan alam barzakh, sekejap lagi kita akan diapati jauh lebih besar daripada alam dunia ini. Tak percaya juga mati, tak percaya. Kita akan dapati di mana saat itu jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan alam yang kita berada sekarang ini. Kemudian lepas pada alam tersebut, kita akan bangkit lagi jauh lebih besar daripada alam barzakh. Dan apabila kita masuk dalam syurga, kita akan dapati alam itu jauh lebih besar daripada alam mahsyar, alam yang dikumpulkan manusia. Keyakinan ini mesti sentiasa diimani dan ditambah dalam jiwa kita. Dalam hidup kita ini, semakin lama kita hidup, kita diajar supaya kita semakin menambahkan yakin, dan keyakinan menggerakkan jasad kita untuk kita menjadikan diri kita semakin dekat dengan hari-hari yang kita akan hadapi ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara amalan-amalan
dengan cara perbuatan-perbuatan dan sikap kita. Kita diajar supaya siapkan dan lengkapkan dalam hidup kita untuk saat demikian. Para hadirin sekalian, malangnya apabila kita sebut tentang hari akhirat ataupun hari kiamat, di kalangan kita tak berapa ramai di kalangan kita yang sanggup untuk nak membicarakan perkara demikian. Bahkan kadang-kadang di kalangan kita, kalau kita sebut tentang kiamat, ramai di kalangan kita tak boleh nak bayangkan dan tak boleh nak cerita bagaimana keadaan suasana yang kita perlu lalui nanti. Kenapa dia berlaku demikian? Yang kita kena faham realiti yang kita akan hadapi di saat mana hari kiamat ni besar. Dan depan kita ni, ulama-ulama sebut apabila kamu mati, berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan berjumpa dengan kiamat kecil terlebih dahulu. Hari kiamat kecil, kemudian kita akan berjumpa dengan kiamat besar. Ada dua kiamat yang kita akan jumpa. Satu kiamat kecil. Kiamat kecil yang dinamakan dengan hari yang disebut dengan hari kematian kita. Berlakunya kematian, maka berlakulah kiamat. Kiamat pada diri seseorang. Yang ini yang pertama yang kita kena lalui. Yang kedua, kiamat yang besar di mana Allah tutupkan alam ini. Ayat yang cerita tentang tutup alam ini Allah cerita banyak. Dalam Al-Quran Karim, kalau kita baca dalam Juzul Amma itu, kita akan jumpa dengan ayat-ayat yang cerita tentang bagaimana Allah nak tutupkan alam ini. Sama ada ulama-ulama gambarkan cerita tentang kiamat kecil, Allah cerita dalam Quran pun banyak. Banyak dalam Al-Quran Karim cerita tentang ini, bagaimana berlakunya saat kematian pada kita. Saat yang kita nak mati, saat mana kita nak menghadap depan Allah, saat bagaimana kita nak berlaku kiamat kecil. Tetapi kiamat besar Allah cerita pun banyak. Misal contoh, idza samaa'un fatarat, wa idzal jibal, kemudian wa idzas samaa'un fatarat, kemudian idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat yang cerita tentang ini, bagaimana kamu akan hadapi satu saat ini. Panjangnya umur kamu, kalau kamu sampai masa kamu akan berlakunya hari kiamat. Dan cerita tentang hari kiamat ni, kamu akan dapati sampai peringkat manusia ni, wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Kamu akan berjumpa dengan keadaan manusia yang gugur kandungan-kandungannya. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Wa taranna sasukar wa ma hum bisukar. Kamu boleh lihat manusia dalam keadaan macam mabuk waktu mana berlakunya kiamat nanti. Wa ma hum bisukar. Sedangkan saat yang berlaku kiamat itu, dia bukannya mabuk, walakin azab Allah syadid, tapi azab Allah yang terlalu amat pedih yang Allah jadikan di saat mana berlakunya kiamat. Soalnya, mengapa kita sebut tentang hari kiamat di kalangan kita ini? Kita tak terasa dalam jiwa kita, tak terasa. Sebut tentang mati, kita tak terasa. Kemudian sebut tentang yang namakan dengan hari kiamat, lagi-lagi tak terasa. Sedangkan salah satu benda yang kita kena imani dalam hidup kita, beriman dengan hari kiamat. Sehingga kan Allah, dia nak suruh kita rasa besar. Hari kiamat ini Allah namakan dengan berbagai-bagai nama. Hari kiamat ni Allah letakkan dengan berbagai-bagai nama. Dengan nama yang kalau kita jumpa dengan Yaumul Ard, Allah jadikan Yaumul Adl, Yaumul Mahsyar, Yaumul Qiyamah, Yaum banyak, Yaumul Azab, Yaumul Jazaa. Allah gunakan dengan hari ini lebih daripada 50 nama yang Allah gunakan demikian. Kenapa Allah gunakan dengan nama yang banyak? Hari kiamat ni bukan hari yang disebut dengan satu nama, tetapi Allah gunakan dengan banyak nama. Nah, dengan tujuan apa dia? Ulama-ulama kata, orang Arab kalau sekiranya dia nak sebut sesuatu itu besar, benda yang bernilai dan sebagainya, dia akan memperbanyakkan nama. Misal contoh, kita buat contoh yang mudah. Pedang ini sendiri. Pedang bagi orang Arab bukan satu nama pedang, tetapi dijadikan nama pedang ini lebih kurang 500 nama. Pedang saja lebih kurang 500 nama. Nak gambarkan tentang kegunaan dia, manfaat dia, dan berbeza-beza manfaat yang ada pada pedang ini, walaupun nama sebatang pedang. Demikian juga dengan Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat, Allah jadikan banyak nama. Tujuan apa Allah jadikan banyak nama? Nak suruh pada diri kita rasa ambil manfaat, dan kita perlu buat persiapan yang besar dalam diri kita untuk kita nak menghadap di hadapan Allah yang disebut dengan Yaumul Qiyamah ini sendiri. Barang sekali kita akan tanya, sebab apa yang kita ni tak terasa langsung?
sembahyang kita jadi tak terasa. Dan kemudian kita baca Quran, kita tak nampak gambaran kiamat. Kemudian kalau kita buat apa saja tak berlaku dalam diri kita. Kalau kita nak sebut di antara realiti yang sedang melanda di kalangan kita saat sekarang ini, apa dia? Kita sedang dilanda dengan penyakit al-wahmu. Penyakit al-wahmu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu akan dapat di satu zaman nanti umat Islam ini ramai. Tetapi kariza isai kata Rasulullah, kamu akan jumpa umat Islam yang ramai, tapi ramai yang bagaikan buih-buih yang tak ada manfaat. Buih-buih di lautan. Dalam keadaan di lautan yang banyak itu, kamu akan dapati buih-buih tersebut. Kalau kamu pegang je, kamu akan pecah buih-buih itu. Kenapa jadi demikian? Kariza isai digambarkan demikian. Lalu sahabat-sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Mereka ni bagai mereka sedang dirata. Di akhir zaman nanti kamu tengok umat Islam yang ramai, tapi mereka bagaikan dalam satu hidangan yang sedang dirata oleh orang ramai, musuh-musuh Islam yang sedang ratah mereka. Bila kita sedang dirata, sekarang kita sedang dirata, dimakan, dan umat Islam tak ada keupayaan. Kita tengok yang nak cerita tentang hari akhirat ini, umat Islam tak ada kekuatan langsung. Katanya Rasulullah, kamu ni bagaikan dalam satu hidangan, kemudian dalam keadaan kamu diambil dan disekap, dalam keadaan tak ada siapa pun yang rasa bimbang oleh kamu, kerana kamu ditimpa dengan penyakit al-wahmu. Sahabat-sahabat tanya, akillatin yawma izin ya Rasulullah, adakah kita di waktu itu, kami ni orang Islam sedikit Rasulullah di waktu itu? Rasulullah jawab, balhum kasir. Rasulullah sebut, bahkan kamu ni ramai. Tapi ramai kamu kabisa isai, umpama buih-buih yang tak ada manfaat. Lalu sahabat tanya, kenapa Rasulullah? Kerana kamu ditimpa dengan penyakit al-wahm, kata Rasulullah. Rasulullah sebut ini penyakit yang sedang lalu, dan kita kena penyakit ini sekarang. Yang kita sedang kecoh sekarang ni penyakit al-wahm. Sahabat tanya apa dia? Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa dia al-wahnu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu sedang mencintai dunia dan kamu sedang membenci kepada kematian. Penyakit ini yang sedang dilanda di kalangan kita pada hari ini. Sebut saja tentang dunia, kita celik mata. Sebut tentang akhirat, kita tak rasa nak celik mata. Tak rasa kita di depan. Kita sebut akhirat ni, tak ada rasa nak meremang bulu roma ke, kita nak rasa takut dan bimbang ke, tak ada. Kenapa? Kerana kamu sedang ditimpa dengan penyakit hubbud dunia. Cintakan pada dunia. Cintakan pada dunia ni sebab apa ni? Sebab apa kita jadi cinta pada dunia? Ulama-ulama jawab lagi, kerana kita sudah tidak lagi membudayakan dengan budaya ilmu. Budaya ilmu di kalangan kita, budaya untuk nak belajar di kalangan kita ni, jangan di kalangan kita dan menambahkan ilmu. Kita tak rasa bahawa perlunya tambah ilmu dalam diri kita. Apabila kita dijahil terhadap sesuatu, maka kita tak rasa nikmat terhadap sesuatu itu. Kita tak tahu tentang bagaimana berada dalam kubur. Kita tak ada ilmu terhadap dalam kubur. Kita tak rasa bimbang. Sebagaimana kanak-kanak, waktu mana dia lihat api, dia nampak api itu bercahaya saja, tapi dia tak rasa bahawa api itu berbahaya. Lalu dia akan main dengan api itu. Dia akan bergurau dengan api itu. Dia akan bawa api itu, kerana dia tak rasa bahaya api. Dan kadang-kadang orang yang tak rasa bahaya pisau yang tajam, dia akan main, dia akan rewangkan pisau tadi. Kenapa? Bagi diri dia tak ada nilai, pada diri dia tak menjadi bahaya. Tetapi bagi orang yang tahu nilai, orang yang tahu api ni jangan main-main, ular ni jangan main-main, kemudian jangan makan dengan apa dia, pisau yang tajam ni jangan main-main, kerana dia ada manfaat dan dia akan menoreh dan dia akan menjadikan pada diri kita yang mudarat. Dia akan berhati-hati. Dia akan berhati-hati. Kerana apa dia? Kerana dia diberi ilmu. Sama juga dalam diri kita. Suatu Islam datang, Islam suruh dalam hidup kita ni, kita tambah ilmu. Tambah ilmu. Di antara tambah ilmu apa dia? Ilmu akhirat mesti ditambah. Bagaimana kita nak tambah ilmu akhirat? Ulama-ulama sebut, ditanya lagi. Kita tanya, macam mana kita nak tambah ilmu akhirat dalam jiwa kita? Yang pertama, katanya para ulama, banyakkan kita membaca Al-Quran. Mulakan diri kita dengan membaca Al-Quran. Hidup kita ni jangan tertinggal daripada bacaan Al-Quran. Baik kita betul-betul sesama kita.
Kalau kita nak terang sama-sama kita, berapa ramai di kalangan kita saat ini kita tak boleh baca Al-Quran lagi. Di kalangan kita ni, kalau kita tanya pada hari ini, berapa orang yang tak baca Quran lagi pada hari ini? Ramai yang angkat tangan. Sengaja anda tak suruh angkat tangan. Nak dengan tujuan nak suruh, kalau kita sebut siapa di kalangan kita tak baca Quran lagi, ramai yang angkat tangan. Kenapa? Kerana di kalangan kita tak rasa bahawa pentingnya Quran dalam diri kita. Apabila kamu tak baca Quran, macam mana pada diri kamu untuk kamu nak menambahkan ilmu? Kerana ilmu tadi dia pada disumberkan kepada Al-Quran kan. Kalau kita hidup dalam keadaan kita tak baca Quran, hidup kita tak rasa lazat dengan Al-Quran, kita tak akan menambah ilmu. Yang kita sedang tambah ilmu dunia. Ilmu dunia kita tambah. Bukti senang. Kita tanya di kalangan kita, berapa ramai di kalangan kita yang sudah baca Facebook hari ini, baca Twitter pada hari ini, baca surat khabar pada hari ini? Ramai di kalangan kita. Sengaja anda tak suruh angkat tangan ini. Kalau anda suruh angkat tangan, ramai yang angkat tangan. Nak sebut ni gambaran, kita baca Facebook, kita baca Twitter, kita baca surat khabar, tetapi kita sendiri tak boleh baca Al-Quran. Kenapa kita tak boleh baca Al-Quran? Kerana perasaan kita yang pertama tadi, cinta pada dunia ini besar. Cinta pada dunia. Kita tahu maklumat yang sedang berlaku di mana-mana sahaja di kalangan kita, tapi maklumat tentang akhirat kita tak tahu. Maklumat tentang pada mahsyar kita tak tahu. Maklumat tentang bagaimana kita dalam kubur, malam pertama kita di alam barzakh kita tak tahu. Bagaimana saat kita menghadap di hadapan Allah kita tak tahu. Macam mana kita nak menghadap di saat roh kita nak dicabut daripada jasad kita tak tahu. Kenapa kita tak tahu? Kerana kita tak pernah baca. Membaca apa yang kita tak pernah baca? Al-Quran Al-Karim yang kita tak baca. Apabila kita tak baca Al-Quran, kemudian kita tak baca pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak baca pula dua sumber ini dalam hidup kita, kita sudah mengalami perasaan dalam hidup kita, perasaan mula cinta kepada dunia dan benci pada kematian. Dah kita tak ada dah dalam hidup kita. Perasaan kita nak baca Quran dah tak ada. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tak belajar. Kemudian majlis ilmu kita tak hadir. Kemudian dalam masa yang sama dengan para alim ulama kita tak rapat. Kemudian dalam hidup kita pula, pada masa yang sama dalam hidup kita ni, kita biarkan subur dengan budaya hiburan yang banyak dalam hidup. Kita sentiasa rajin baca, tengok apa dia, Maharaja Lawak tiap-tiap hari. Kita biasa tengok dalam hidup kita gurauan-gurauan untuk menghiburkan. Kita tak suka menyebut tentang mati. Mati pun kita tak nak sebut. Jangan kita nak sebut. Bahkan setengah di kalangan kita sebut tentang bahkan di kalangan kita ni, kalau orang jenazah lalu depan dia pun dia pejam mata. Kenapa dia pejam mata? Dia tak sanggup untuk melihat, membicarakan tentang kematian. Kerana bagi diri dia, hidup ini mesti diceritakan tentang hidup saja. Sebut tentang mati menjadikan menghilangkan kenikmatan dan kelazatan untuk kehidupan. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita nak hilang yang namakan dengan perasaan cinta pada dunia tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, aksiru hadimul ladzat, perbanyakkan kamu menyebut sesuatu yang boleh menghancurkan kelazatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, aksiru hadimul ladzat, perbanyakkan kamu sebut satu benda yang boleh menghancurkan kelazatan dalam hidup. Lalu apabila digambarkan apa dia benda yang boleh menghancurkan kelazatan, Rasulullah kata zikrul maut, sebut tentang mati. Kata Rasulullah, sebut tentang mati, gambarkan bagaimana kamu ni akan mati. Siapa yang boleh sebut tentang mati? Al-Quran. Siapa yang boleh sebut tentang mati? Hadis Rasulullah. Siapa yang boleh sebut tentang mati? Yang namakan dengan para alim ulama. Yang ni yang boleh sebut tentang kematian. Apabila mereka boleh sebut tentang kematian, dan kamu kena ingat macam mana saat roh kamu nak dicabut daripada jasad kamu. Cuba kamu bayangkan bagaimana saat yang kamu akan dihadapkan di hadapan Allah. Cuba kamu bayangkan di saat mana kamu mula terbaring nak dimandikan mayat kamu. Cuba kamu bayangkan macam mana butang baju kamu mula dibuka untuk orang nak mandikan kamu. Cuba kamu bayangkan saat bagaimana di waktu mana kamu dalam keadaan yang kamu mula nak dikapankan jasad kamu. Cuba kamu bayangkan orang mula angkat jasad kamu, kemudian letak kamu di atas pembaringan untuk nak dihadapkan di hadapan Allah. Di saat itu harta benda kamu bernilai lagi kah? Di saat itu isteri kamu, anak pinak kamu bernilai lagi kah pada kamu? Tak ada benda yang lebih bernilai di saat itu. Harta benda kamu, pangkat kamu, jabatan kamu sudah tidak bernilai lagi.
Yang menilai apa dia? Amalan yang kamu kerjakan untuk ketaatan dalam kehidupan kamu. Lalu ahli ulama kata, kalau yang kedua yang menyebabkan kita menjadi tak ada untuk perasaan cinta pada akhirat Allah, kita tertinggal beramal saleh dalam hidup. Selain daripada kita, benda yang menyebabkan kita tak ada ilmu, kita tertinggal amal saleh. Kita tak berlumba pun nak buat amal saleh dalam hidup. Perasaan nak berlumba ni tak ada. Patutnya kita sentiasa berlumba. Berlumba untuk apa dia? Bukan berlumba memperbanyakkan harta, bukan berlumba untuk membanyakkan jawatan, membesarkan jawatan. Bukan kita berlumba untuk mencantikkan wajah ataupun menjadikan badan kita elok dan sebagainya. Tak. Tetapi kita kena berlumba untuk memperbanyakkan amalan. Sebab tu Allah gunakan dengan kalimah fastabiqul khairat. Berlumbalah kamu dalam melakukan kebaikan dalam hidup kamu. Allah sengaja gunakan kalimah mempositifkan pada kita. Nak suruh kita positif terhadap dia dalam buat benda al-khairat. Al-khairat ni mudah ke kita nak buat? Payah. Tak mudah untuk kita nak buat. Nak buat benda yang baik. Benda yang baik ini orang tak berlumba pun sekarang. Ada di kalangan kita nak berlumba, nak menghabiskan daging korban yang kita korbankan itu. Tak. Ada lagi dalam peti ais kita sekarang. Ada di kalangan kita nak berlumba untuk kita nak keluarkan duit kita untuk berinfak di jalan Allah. Tak. Di kalangan kita duit kita banyak dalam akaun bank sekarang. Ada di kalangan kita nak berlumba untuk kita nak tolong orang tu, nak tolong orang ni dalam melakukan amal soleh. Tak ada pun pada kita. Kita biarkan anak-anak yatim, anak saudara kita. Kita biarkan di kalangan kita ni, jiran tetangga kita yang susah. Tak pernah kita tanya khabar di kalangan ini. Kenapa? Kita tak berlumba dalam perkara al-khairat, benda yang baik. Kenapa kita tak berlumba? Jawabnya kerana kita berlumba terhadap dunia. Dunia kita berlumba. Di kalangan kita berlumba untuk baiki rumah, berlumba untuk tukar kenderaan, berlumba untuk berpakaian yang cantik, berlumba untuk apa dia? Berlumba di kalangan kita yang ni kita sedang berlumba. Al-khairat menjadi payah untuk kita nak buat. Oleh demikian Islam kata, benda yang menyebabkan pada kamu menyesal, pada kamu untuk menghadap depan Allah nanti, ialah waktu mana kamu tak ada amal. Kamu tak ada amal. Apabila kamu tidak ada amal saleh, amalan saleh ini kamu tidak ada, yang menyebabkan akhirnya kamu tidak rasa lagi cinta pada akhirat. Kamu benci pada kematian. Tak ada perasaan. Kerana bila kamu buat, kamu tak pernah tanya pun, kamu buat ni untuk apa? Kamu sibuk tanya, nama saya bagaimana? Kita boleh perhatikan di kalangan kita, berapa ramai di kalangan kita yang sibuk, dia akan tanya, waktu mana dia nak berinfak, dia tanya, masuk dalam surat khabar tak masuk surat khabar? Dia akan tanya, nama saya akan terpampang ataupun tidak terpampang? Dia akan tanya pada demikian. Tetapi dia tak sibuk tanya bagaimana keikhlasan yang lahir pada dia daripada amal yang dikerjakan ini. Yang menyebabkan amalan soleh yang patutnya ada, jadi tak ada dalam diri kita. Apabila amalan soleh tak ada, kita jadi benci untuk menghadap depan Allah. Apabila kebencian untuk menghadap depan Allah ni, penyakit al-wahnu ini semakin menebal dan semakin menebal dalam jasad seseorang. Ini yang pertama yang menyebabkan kita hilangnya yang dinamakan dengan perasaan bagaimana nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih besar lagi, ulama kata benda selain dapat al-wahnu yang kena pada diri kita ni, ulama kata apa dia? Kita kena hiburan-hiburan yang merosakkan. Kita kena penyakit hiburan yang merosakkan kita. Orang kita kan kita berarti di kalangan kita hari ini, baca Quran tak rasa terhibur, tetapi dengan lagu Hindustan terhibur pula dalam diri ini. Maknanya apa dia? Kami terkena dengan hiburan dunia yang mereka. Di kalangan kita berapa ramai, berapa banyak rumah-rumah mewah yang disanggup beli piano-piano dimasukkan dalam rumah tangga ni. Tetapi Al-Quran mahal sikit je kita nak beli. Al-Quran yang mahal sikit je. Padahal masukkan piano apa manfaat dalam rumah tangga? Dia sanggup letak patung-patung, dia beli dengan barang-barang yang demikian. Dia letak dalam rumah tangga ni patung-patung yang harga mahal-mahal, patung kuda, patung, padahal semua ni tak bawa manfaat untuk diri ni. Waktu mana dia menghadap depan Allah. Tapi dalam keadaan demikian, kenapa dia lakukan? Kerana dia terhibur, rasa terhibur dengan dunia yang menyebabkan dia tak rasa lagi untuk dia nak buat persiapan menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, yang ketiga, ulama sebut lagi, benda apa yang menyebabkan kamu jadi payah untuk kamu nak bersiap pada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kamu ni? Benda apa yang berlaku pada diri kamu? Maka di waktu ini, katanya para alim ulama, kejahilan yang melanda dalam hidup kamu. Serangan-serangan musuh ini
Dia tak berhenti dengan biarkan kita begini saja, tidak. Musuh-musuh akan cari jalan. Siapa yang musuh kita? Syaitan. Syaitan yang memusuhi pada diri kita, dia nak suruh ramai di kalangan umat manusia ini menjadi sesat, hidup dalam keadaan sesat. Sehingga kan doa yang kita sentiasa baca tiap-tiap hari itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tolong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Minta supaya tunjuk ke jalan yang lurus ini. Dalam keadaan kita minta supaya tunjuk jalan yang lurus, kita tak dapat jalan yang lurus pada diri kita. Di kalangan kita, cuba kita tengok, sama-sama kita berpecah. Di kalangan kita boleh berpecah. Padahal patutnya kita sama-sama Muslim mesti berada pada satu landasan. Tapi fikrah kita berbeza-beza. Ada di kalangan kita tak apa, wadah berbeza-beza, kita nak menuju ke syurga juga disebut demikian. Tak betul dalam Islam. Islam ajak kamu kena satu wadah dan mesti kamu satu mata. Mesti berada pada satu tempat. Tak boleh kamu berbeza-beza. Kalau kamu berbeza-beza, mesti jalan berbeza-beza pada kamu. Kalau kamu ada pemahaman yang selain daripada Islam, ada Syiah, ada ajaran yang disebut dengan liberal, ajaran yang masuk di kalangan kita, yang menyebabkan akhirnya kita tidak lagi berada pada jalan ihdinas siratal mustaqim. Tidak lagi jalan pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu menjadi bengkang. Akhirnya kita tak ada persiapan untuk kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang sedang dilanda pada kita hari ini. Kejahilan, dan kita biarkan kejahilan itu berterusan dan berterusan dalam hidup ini. Padahal setiap benda dalam Islam ini mesti diasaskan dengan ilmu. Tak boleh kita buat sesuatu tidak didasarkan pada ilmu. Para hadiskan berkeluarga, tak boleh berkeluarga begitu saja dalam keadaan jahil begitu. Bahkan kita kena ada ilmu bagaimana berkeluarga. Kita dalam bidang pendidikan, kita kena ada ilmu pendidikan. Dalam bidang ekonomi, kita kena ada ilmu dalam ekonomi. Patutnya demikian. Dalam bidang apa saja pun mesti kita ada ilmu. Tetapi kita biarkan kejahilan. Jahil ini meliputi di kalangan kita, yang menyebabkan apabila kita jahil, kita tak bersedia untuk nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu para alim ulama ajar pada kita macam mana kita nak menghadapi cabaran-cabaran ataupun dalam keadaan yang sebegini untuk kita nak pergi pada mahsyar Allah. Anda nak sebut sikit pada malam yang baik ini. Dalam suasana yang sebegini, kita mesti ada kekuatan jiwa. Kekuatan, dan di antara perkara yang pertama, tanamkan keyakinan bahawa akhirat itu mesti datang dalam diri. Kena tanam dalam jiwa kita. Ulama-ulama ajar, tanamkan yang kita ni akan mati bila-bila masa. Kena didik pada diri kita ni perasaan yang kita ni akan mati menghadap depan Allah bila-bila masa saja. Berapa ramai kita lihat orang yang kita tak jangka, kematian yang berlaku dalam saat yang dia tak bersedia. Kemarin kita tengok seorang hamba Allah tokekan di Kelantan kan, meninggal dunia tengah sujud dalam masjid. Dia boleh sujud dalam keadaan sebagai sembahyang Zuhur, kemudian sembahyang Zuhur sujud tersebut, sujud dia dan sujud yang terakhir dalam hidup. Maknanya ada orang yang dijadikan umur baru 56 tahun. Ini contoh di antara manusia yang Allah pilih kebaikan untuk diri. Dia bersedia bila-bila masa. Ini benda yang kita kenal. Dan kita kena tanam. Yang kita ni mungkin saja malam ni, mungkin saja besok. Dan Rasulullah SAW sentiasa pesan, tiap kali mana kamu solat, kamu kena solat, rasalah solat kamu ni, kamu wadik bagaikan solat yang ucap tinggal, selamat tinggal pada dia. Tak ada dah solat lepas balik. Dan kita rasa tiap kali mana kita buat sesuatu, yang ni kena ada pada diri kita. Ulama sebut demikian, supaya kita letak pada jiwa. Macam mana kita nak suruh letak benda demikian? Biasakan kita duduk dalam majlis ilmu. Jangan tinggal majlis ilmu pada hadiskan. Bahkan dipesan pada kita ni, dalam hidup kita ni sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Diingatkan, katanya Imam Fathul Muwassadi dalam kata-kata masyhur dia, alaisal marid iza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Katanya Imam Fathul Muwassadi pada anak murid dia, tidakkah orang yang sakit itu, kamu jangan bagi dia makan ubat, jangan bagi pada dia minum, jangan bagi pada dia makan, kemudian jangan bagi apa-apa pada dia, lama-lama dia akan mati. Katanya anak murid dia, qalu bala, ya demikian, akan mati. Katanya Imam Fathul Muwassadi, kadzalika qalb, demikian juga dengan hati. Hati kamu ni, idza muni'a anhu al-ilm wal hikmat salasat ayyam. Kalaulah kamu tak belajar, kamu tak bagi ilmu
yakin dalam jiwa kamu 3 hari dia kamu tak belajar, yang mati terus hati kamu. Mati terus. Sebab tu kita diajar supaya belajar. Belajar ni dengan tujuan apa dia? Bersedia bila-bila masa. Ini dalam hidup kita. Belajar ni jangan tinggal pada diri kita, sentiasa menambah dan menambah ilmu. Pada tiap-tiap malam kita jangan biarkan masa berlalu di depan televisyen saja, tetapi kita datang duduk majlis ilmu. Walaupun kita duduk seketika, dia akan menaikkan darjat kita di sisi Allah. Lagi kita duduk, lagi lama kita berada majlis ilmu, lagi naiklah kedudukan kita, lagi diampunkan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaedah yang kita kena lakukan. Yang kedua, zikir jangan tinggal. Zikir, katanya para alim ulama, dalam hidup kita, zikir yang kita sentiasa ulang untuk kita nak bersiap dengan kematian. Di antara zikir yang kita jangan tinggal, sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita ulang. Dan hadis Rasulullah sebut, mana-mana orang yang disebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 40 kali, tiba-tiba dia mati lepas tersebut. Pahala dia bagaikan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Diulang dan diulang. Kita sebut je. Zikir ni sentiasa ada. Dalam zikir ni termasuk dengan doa. Dalam zikir ni kita sentiasa doa. Bahkan Rasulullah pesan, kamu cakap, setiap kali mana kamu cakap, biar jadi doa. Kalam yang mulut kamu sebut, biar jadi zikir. Zikir dan doa. Setiap kali kamu cakap je, kata-kata kamu tu biar jadi kata-kata yang disebut dengan zikir ataupun dengan doa. Kalau kamu diam dalam keadaan kamu fikir kebesaran Allah SWT. Cakap kamu cakap zikir, diam kamu diam fikir. Diajar supaya dalam hidup kita ni sentiasa ada pahala, ada amal soleh yang kita lakukan. Dengan tujuan apa dia? Waktu mana kita mati, kita tak rasa kecewa kita. Alhamdulillah, aku dah buat yang terbaik dalam hidup aku. Hidup dalam keadaan sentiasa ingat dan ingat pada Allah, dan Allah kurniakan kebaikan daripada dalam hidup kita ni apabila kita sentiasa hidup dengan dalam keadaan zikir dan zikir. Para hadirin, ulama-ulama dia nak suruh kita rajin zikir. Imam Nawawi rahimahullah, dia karang kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan jangan tertinggal baca kitab ini. Tiap-tiap malam tuan-tuan boleh baca kitab ini. Boleh baca dan belajar kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Semua dalam hidup ni penuh dengan zikir. Zikir ni untuk apa dia? Zikir ni untuk nyawa lepas pada kematian kita. Marah hadis kan kena ingat ya. Yang kita ni dalam kandungan ibu kita hidup dalam air. Hidup dalam air. Kemudian waktu mana kita keluar daripada, bahkan kalau tak ada air, maka mati lemaslah kita. Dalam perut ibu kita. Kita keluar ke atas dunia, kita tak hidup dalam air, tetapi kita guna oksigen. Oksigen ni yang memberikan kekuatan pada jasad kita untuk terus meneruskan perjalanan hidup kita. Tetapi waktu mana kita dalam kubur, kita tak perlu kepada oksigen, tetapi kita perlu pada zikir. Zikir menjadi nafas kepada seseorang. Zikir ni sama ada kita sebut kalimah-kalimah yang mudah. Subhanallah wa bihamdi, adada qalbi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimat. Ini orang yang kerap berzikir, hidup dia dalam keadaan dia berzikir saja, maknanya orang ni sedang bersiap untuk hari kiamat dia. Ni yang orang yang bersiap untuk berkenan pada diri. Bahkan kita baca dalam kitab, misal contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tak tidur selagi mana dia tak habiskan salawat pada Rasulullah sebanyak 16,000 kali saja. Kita baca dalam kitab disebut Abu Hurairah dia tak berhenti daripada dia zikir sebanyak lebih kurang 17,000 kali saja. Allahu Akbar. Cuba try malam ni nak tengok. Malam nanti nak tidur saja cuba selawat sebanyak 17,000. Rasa tak sampai 17,000, 17 kali pun dia. Kita yang demikian. Zikir ni mesti sampai peringkat basah. Ratban bi zikri. Biar jadi bibir kita ni basah dengan zikir ni. Jangan biarkan masa kita ni kita berlalu begitu saja. Anda lihat berapa ramai dah orang Melayu kita ni, dia habiskan masa dia dalam keadaan dia termenung saja. Habis masa dia menung saja. Atas kenderaan dia tak zikir. Kemudian dalam rumah dia tak ada zikir. Dalam hidup dia tak ada kekuatan. Bagaimana dia nak kuat dalam kubur dia?
Waktu mana dia tinggalkan yang dinamakan dengan zikir ini. Maknanya zikir ni jangan tinggal dalam hidup kita untuk kita buat bekalan persiapan kita menghadap depan Allah. Kemudian yang seterusnya ulama kata apa dia? Jaga solat untuk orang yang bersedia dengan kematian. Solat ni kena sentiasa. Orang yang dia nak menghadapi saat kematian dia, solat dia kena jaga. Jangan tinggal barhana sekali. Anda dapati kajian yang terakhir ni, dapati daripada 10 orang yang ditanya, apakah kamu jaga solat 5 waktu dalam hidup kamu sebagai seorang Muslim? Daripada 10 orang, 8 orang tak jaga solat 5 waktu. Maknanya ramai di kalangan kita tak solat. Ramai di kalangan kita tak solat 5 waktu. Solat ni menjadi perkara yang asas. Nampaknya kita biasa, kita sebut ustaz yang ni dah biasa dah kita dengar. Tak, anak kata kita kena ulang dan kita kena ingat. Kenapa solat ni menjadi keutamaan? Solat ni benda yang asas dalam hidup kita. Jangan tinggal. Sesukar mana pun kena jaga solat. Solat ni benda yang pertama yang akan disoal di hadapan Allah nanti. Awwalu yuhasibu indallahi yaumal qiyamah as-salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut soalan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah pada hari akhirat nanti yang disebut dengan solat kamu. Solat kamu. Solat kamu ni satu benda yang akan ditanya di hadapan Allah nanti. Kalaulah kamu selamat tentang solat, selamatlah soalan-soalan yang lain. Tapi kalau solat ni kamu tak boleh selamat, yang lain kamu tak akan selamat. Kamu tidak akan disoal tentang amalan yang lain. Amalan yang lain tertolak setelah mana solat tidak diterima di sisi Allah. Sebab tu solat ni kita kena jaga betul-betul. Sehingga kan Allah dia nak tunjuk sayang dia pada hamba dia. Nak suruh kita jaga solat kita ni. Allah nak tunjuk sayang, Allah suruh kita solat sunat. Kenapa solat sunat? Nak tampung terhadap solat fardu. Solat fardu kita ni banyak benda yang kita tertinggal, banyak kelemahan kita. Lalu kita lakukan solat sunat. Kerana apabila kita jaga solat sunat ni, tanda kita sedang bersiap di saat mana kita ni menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya benda apa yang kita kena bersiap dalam diri kita ni? Kita diajar supaya bersiap terhadap harta benda kita, memastikan dalam keadaan harta benda kita dan anak pinak kita dalam keadaan benar-benar di atas landasan syariat. Yang ni kena jaga betul. Jangan ambil harta benda orang. Walaupun 10 sen milik orang. Jangan ambil hak orang. Walaupun sejengkal tanah, walaupun setitis darah, walaupun setitik air muka yang kamu ambil di kalangan orang, di akhirat nanti kamu terpaksa tanggung di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ambil barang orang. Harta benda kita pastikan harta benda daripada sumber yang benar. Sehingga kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la tazalu qadamu 'abdin hatta yus'al an arba'. Tapak kaki kamu di akhirat nanti tak goyang di pada mahsyar Allah. Tak goyang di pada mahsyar Allah nanti sehingga kamu disoal tentang perkara. Perkara ni akan disoal di hadapan Allah. Yang disoal oleh Allah dia, an umrihi fi ma afna. Umur kamu habiskan kat mana? Kamu hidup atas dunia. Mana banyak masa kamu dekat masjid dengan masa kamu dekat jaya? Mana banyak? Masa kamu mana banyak kamu habiskan dalam hidup kamu? Kamu borak dengan kamu berzikir. Mana banyak dalam hidup kamu? Dalam hidup kamu ni, mana banyak dalam hidup kamu habiskan harta dan dalam masa kamu, masa muda kamu, di saat mana kamu muda berbanding dengan masa kamu tua, dalam keadaan kamu jaga perintah. Mana banyak dari kamu? An umrihi fi ma afna. Yang kedua, an syababihi fi ma abla. Masa muda kamu, kemana kamu habiskan dalam hidup kamu? Masa muda kamu yang Allah bagikan kekuatan sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allah bangga dengan orang tua yang beribadah. Allah lebih bangga dengan orang muda yang beribadah. Allah benci dengan orang muda yang buat maksiat. Allah lebih benci dengan orang tua yang buat maksiat. Nak sebut gambaran apa dia? Masa muda ni bernilai pada dia. Bila masa muda? Bawah pada 40 tahun. Siapa yang dah berusia 40 tahun, dia jangan anggap dia muda lagi. Dia sudah berada pada usia tua. Sampai bila? 40 tahun sampai 60 tahun, dia sudah dianggap tua dalam hidupnya. Kemudian 60 tahun hingga pada seterusnya, ulama kata dia sudah berusia tua yang disebut bangka dalam hidup. Tua bukan tua yang biasa dah, tua sampai peringkat bangka dah. Digambarkan demikian. Disebut dalam kitab, nak sebut ni gambaran. Kamu tentang masa muda kamu, jangan kamu bazirkan. Kemudian
an ilmihi fima amila bih. Ilmu yang kamu ada, kemana kamu telah beramal pada diri kamu. Tapak kaki kamu di pada mahsyar nanti, ilmu yang ada pada diri kamu, kamu gunakan untuk apa? Jangan simpan ilmu yang Allah telah bagi pada diri kita. Para hadiskan ada ilmu tersendiri. Para hadiskan kita memanfaatkan ilmu yang ada pada para hadiskan untuk kerja-kerja agama. Ada orang pakar dalam bab IT misalnya contoh, manfaatkan IT dia untuk surau, manfaatkan IT dia untuk kerja sebaran agama. Banyak benda yang dia dapat. Ilmu yang kita ada, para hadiskan boleh masak. Para hadiskan jangan simpan ilmu masak para hadiskan. Para hadiskan ajar pada orang lain ilmu tersebut. Ilmu ni jangan disimpan, jangan dijadikan secret receipt dipanggil. Jangan dijadikan kita nak sembunyi ilmu, jangan. Segala ilmu yang ada, sebarkan ilmu. Kenapa dia? Selagi mana ilmu itu tersebar, pahala untuk diri kamu. Kemudian yang besar yang kamu akan ditanya oleh Allah pada an mali min aina tasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta benda kamu, daripada mana kamu dapat dan ke mana kamu telah belanjakan harta benda kamu. Ditanya tentang harta dua benda. Kamu dapat daripada mana? Ialah kamu dapat harta ni banyak, misal contoh, kamu dapat daripada mana? Daripada mana kamu dapat? Kemudian lepas itu wa fima anfaqah, dan ke mana kamu belanjakan. Satu ulama-ulama pesan, dapat biar daripada sumber yang halal. Kemudian kamu belanja pada tempat yang halal juga. Jangan kamu dapat daripada sumber yang haram, kamu belanjakan pada tempat yang halal. Amalan itu tidak diterima di sisi Allah. Kamu dapat daripada sumber yang disebut dengan halal, kamu belanjakan pada sumber yang haram, amalan itu tidak diterima di sisi Allah. Lebih-lebih lagi lah, kalau kamu dapat daripada sumber yang haram, kamu gunakan untuk yang haram, dosa 2 kali ganda untuk diri kamu. Tetapi kamu kena pastikan harta ini dapat daripada sumber yang halal dan kamu belanjakan pada tempat yang halal. Yang ini yang disebut dengan harta benda yang ada pada diri kamu. Suatu ulama kata sebelum daripada kita menghadap depan Allah, cuba cek balik zakat kita dah keluar ke belum. Kemudian cuba kita perhati balik dalam hidup kita dengan amalan kita, banyak mana dah kita infak di jalan Allah. Rumah kita beli berapa harga? 300,000. Rumah yang kita beli, kita dah beli belum rumah untuk akhirat sebanyak 300,000. Rumah yang untuk dunia memang ada dah 300,000. Tapi rumah untuk akhirat yang harga dia 300,000 dia, adakah sama? Rumah yang dunia kita akan tentu kita akan tinggal. Rumah untuk akhirat tentu kita akan duduki dan kita diami. Bagaimana kita nak duduk di kita diami di akhirat nanti? Kita bina masjid, kita gunakan harta benda kita untuk manfaat di sana. Paling tidak biar sama adil harta benda kita. Sama kita letakkan untuk dunia 50%, untuk akhirat 50% pemanfaatan dalam hidup ini. Ini di antara benda yang besar yang kita kena fikir. Berapa ramai orang yang belanjakan untuk dunia banyak, tetapi dia tertinggal untuk akhirat. Tertinggal untuk akhirat. Bayar bil astro boleh RM120 sebulan. Dia boleh bayar bil astro RM130 sebulan. Cuba tanya yang bayar bil astro tersebut, kamu derma sama banyak tak di surau di masjid ini sebanyak RM120 sebulan? Kamu bagi sama tak? Kalau kamu ada RM120 sebulan, kamu bagi dalam tabung di surau masjid ni ada RM120 sebulan. Kalau kamu tak ada, balik kamu jual astro kamu malam. Kalau kamu tak ada, kamu tak boleh gunakan demikian. Kenapa? Untuk dunia kamu boleh manfaatkan. Kenapa kamu tak boleh gunakan untuk akhirat? Ini dipanggil harta benda. Dan harta yang paling bermanfaat lepas pada kematian kita beliau, anak-anak yang saleh. Anak-anak yang saleh inilah benda yang paling utama. Dan ahli ulama kata bekalan yang paling utama untuk kamu nak menghadap di hadapan Allah nanti. Benda yang kita kena bawa di antara membina, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wa qulu qawlan sadida. Bimbanglah kamu kalau sekiranya kamu tinggal satu zuriat yang kamu tinggal ni di'afan, yang lemah terhadap agama, khafu 'alaihim, kamu takutlah terhadap mereka, katanya Allah. Kamu kena takut anak-anak kamu yang kamu nak tinggal ni, anak-anak yang tak tutup aurat, anak-anak yang tak boleh baca Quran, anak-anak yang tak jaga perintah Allah. Kamu kena takut dengan anak-anak kamu. Anak-anak yang kamu tinggal ni, mereka boleh cakap orang putih, tapi nak baca Quran pun tak boleh. Kamu kena takut dengan anak kamu. Anak kamu ni khafu alaihim, kamu kena bimbang dengan mereka. Anak-anak cemerlang, biasa SPM hebat dan sebagainya,
Tapi waktu mana nak mengurus jenazah kita pun tak mampu. Khafu alayhi. Kami takut dengan itu. Bimbang berhadiskan, anda biasa sebut dalam radio tu pun anda sebut. Anda sebut, cuba bayangkan kita meninggal dunia nanti. Saat mana kita meninggal dunia, anak kita tak boleh mandikan jenazah kita. Anak kita ni tak boleh semayang mayat kita. Anak kita ni memeluk tubuh badan. Jumpa dengan Tok Imam, bagi tahu pada Tok Imam, Tok Imam, tolong mandikan ayah saya Tok Imam. Tolong sembahyangkan ayah saya, tolong kafankan ayah saya. Kenapa nak tak boleh buat? Kenapa nak tak boleh buat? Kita tanya anak tersebut, kenapa kamu tak boleh buat untuk ayah kamu? Takut Tok Imam, takut malam ni jadi hantu raya. Takut dia sebut. Kerana kita tak pernah ajar dia, tak pernah mendidik. Kita tak pernah pun bentuk diri ni menjadi orang yang bersiap untuk lepas pada kematian kita. Tak ada pun. Kita tak pernah pun bawa dia untuk mendengar majlis ilmu. Kita tak pernah ajar pun pada dia tentang bagaimana nak mandikan mayat. Kita tak pernah tunjuk pun bahagian mana yang perlu ditekan pada jasad kita, bahagian mana kita nak kafankan jasad kita. Tak pernah pun kita bagi di atas kain kafan depan anak kita, kemudian kita bagi di atas kain kafan semua, kita tunjuk ni bahagian kaki, ni bahagian tengah, ni bahagian kepala. Tak pernah pun kita buat benda ni. Cuba try kita buat sekali nak tengok. Panggillah anak-anak kita, panggillah anak-anak kita ni, ajak anak-anak kita, jom kita pergi ke pasar raya. Untuk apa dia? Beli kain kafan kita semua ni. Jom kita tunjuk bahagian kepala apa, ni bahagian kepala, ni bahagian kaki, ni nak ikat dengan cara bagaimana. Kita mula pakaikan kain kafan tersebut, tunjukkan di hadapan dia macam mana perlu dikafankan kita. Kerana setiap mayat dia akan berbangga dengan kain kafan yang dipakaikan oleh orang yang memakai kain kafan itu. Mayat ni akan berbangga. Dan nak sebutnya, dalam kubur, kita masuk dalam kubur nanti, lepas mana selesai saja sesuatu jawab kita, mereka mengkana nak selesai saja. Kalau tak lama, masa kita di dalam alam barzah nanti, waktu mana kita mengajak depan Allah, ditanya soalan, dijawab tak lama, maka apabila tak lama tersebut selesai, lalu kita akan mula didudukkan. Waktu mana kita didudukkan, kain kafan meluruk turun sampai pagar pinggang. Ni dalam hadis Barah bin Azib dicerita panjang dalam bab ini. Sampai di pagar pinggang tu, kita tengok tu, kemudian kita nampak roh-roh yang lain mula datang. Allah tunjukkan roh-roh yang lain mula datang. Hari yang pertama, di malam yang pertama, kita berada di alam barzah. Apabila datang, kita dengar mereka cakap. Jauh-jauh tu, dalam jauh-jauh tu mereka kata, biarkan dulu, biarkan dia. Dia penat tu, dia penat. Dia penat. Kita pun jawab terus, tak, saya tak penat. Saya tak penat, saya berbangga sekarang. Alhamdulillah, saya ni telah selamat selesai dalam perjalanan yang panjang tadi. Mari tengok kain kafan saya ni. Kamu tahu tak siapa yang kafankan saya tadi? Kamu tahu tak? Dia akan tunjuk terus kain kafan. Para hadis kan boleh rujuk dalam kitab Ziarah ke Alam Barzakh yang dikarang oleh Imam Qurtubi. Baca dalam kitab dalam Imam Asyuti, cerita tentang ini bagaimana mayat akan berbangga terhadap kain kafan yang dipakai. Siapa yang pakai kain kafan untuk dia? Anak-anak yang saleh, keluarga yang saleh, keluarga yang saleh, anak-anak yang saleh, di kalangan orang yang saleh yang memakaikan. Apabila kita berbangga tu, maka di antara orang yang kita kena jaga, aset yang besar, harta yang kita kena jaga sangat, siapa dia? Anak-anak yang saleh sebelum mana kematian kita untuk nak dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akhir sekali nak sebut sikit pada kita ni, jangan ada masalah kita dengan sesama makhluk di atas dunia ini. Jangan ada kezaliman yang kita lakukan. Kezaliman sesama manusia, jangan. Hak orang yang pernah kita ambil, pulangkan balik. Pulangkan balik. Harta benda orang, hutang, jangan kita tak bayar. Kemudian waktu mana kita tahu yang kita nak menghadap depan Allah, kita berusaha dalam hidup kita membebaskan daripada belenggu hutang. Orang Malaysia kita ni, kebanyakan di kalangan kita hidup dengan hutang. Mati dia, di kalangan kita ni ada hutang. Hutang apa dia? Hutang Selcom. Hutang apa dia? Hutang TMB. Hutang apa dia? Hutang yang disebut dengan Telekom dan sebagainya. Ini kebanyakan orang di kalangan kita. Dan hutang ni jangan main-main. Hutang ni jangan kita simpan nama, jangan. Meninggal dunia ditukar nama terus dengan orang hidup. Jangan kita biarkan nama itu kekal. Jangan kita biarkan nama orang yang telah meninggal dunia tu, kita kata susah nak tukar-tukar nama, kemudian payah dan sebagainya. Kita biarkan hutang tu.
Dan setiap kali mana orang lain buat hutang atas nama kita, atas nama kita, tukar cepat-cepat. Jangan biarkan lekat hutang. Dan kita mati, kebanyakan orang Malaysia, termasuk anak ni pun bimbang. Kita kena bimbang hutang yang melekat. Apatah lagi dengan hutang PTPTN, hutang yang sedang kita timbul dengan kad kredit, kemudian hutang-hutang yang banyak yang kita ada ni. Kalau sekiranya kita tak terlepas, waktu ni masuk saja dalam kubur, tak lepas kita, tak lepas menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu di antara benda yang kita kena jaga dalam hidup kita sebelum daripada kita menghadap depan Allah, jangan ada hubungan kita terlekat dengan sesama makhluk. Terlekat sama makhluk ni, jangan buat zalim pada makhluk. Jangan kita lakukan perkara-perkara yang menyebabkan akhirnya semua tersebut akan terbawa-bawa untuk kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Biar kita benar-benar kita meyakini dalam jiwa kita ini yang kita akan menghadap depan Allah dalam keadaan bersih, sebagaimana kita datang dalam keadaan bersih dan kita pulang pada Allah dalam keadaan bersih dalam kehidupan kita. Anak rasa sekalian, mudah-mudahan hampir sejam kita cakap ini dia akan bawa manfaat dalam pertemuan kita, bagaimana alam akhirat dan cabaran dan juga realiti yang perlu kita hadapi saat ini, persiapan yang perlu kita buat pada diri kita ni. Mudah-mudahan paling tidak dia membuka sedikit minda kita untuk kita memikirkan kita seorang-seorang. Malam ni perhatikan balik ke rumah, duduk kat rumah masing-masing, pegang di tangan isteri masing-masing, kemudian duduk jauh-jauh sikit daripada anak-anak, kita tepi-tepi longkang biar romantik sikit. Tanya je satu soalan pada rumah kita, yang abang malam ni, kalau abang meninggal dunia malam ni lah, gamak-gamaknya besok abang dalam syurga lah. Tanya dia soalan tu, biar orang rumah mandang atas bawah, susah juga bang kata dia. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7.30 bang. Nak masuk syurga macam mana? Subuh pun payah nak berjemaah bang. Ni kita boleh agak dah pada ni. Cuba ambil kesempatan kita di penghujung tahun, di saat mana kita berada dalam musim bulan Zulhijjah ini, kita mula memuhasabah diri dan kita mula membetulkan perjalanan kita dan sikap diri kita, dan kita bersiap untuk menghadap depan Allah bila-bila masa dalam hidup kita, dan tulis wasiat-wasiat yang baik supaya dia akan membawa manfaat lepas pada kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan Allah jadikan pertemuan pada kita di masa-masa yang akan datang. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, sebelum kita berdoa ni, ada jemaah yang minta anak bawa madu tu. Ada madu yang anak biasa sebut banyak kali kat sini ni. Madu yang dibaca oleh anak-anak di selatan Thailand, di mana tolong sekolah anak yatim di selatan Thailand. Bapa mereka ditembak mati, anak ambil anak tersebut buat sekolah di selatan Thailand. Yang asalnya pelajar tersebut sikit je, 22 orang je. Tapi sekarang bertambah dan tambah selama lebih kurang 300 lebih pelajar. Jadi tiap-tiap bulan kita perlu hantar bantuan pada mereka lebih kurang 30,000, 40,000 student. Pelajar-pelajar ni sendiri, anak-anak yang susah. Jadi baru ni anak bagi lembu tersebut, lembu korban tu, suka mereka sangat. Lebih kurang 4 ekor kita hantar ke sana. 4 ekor tu suka sangat, mereka boleh makan daging. Biasanya mereka makan telur je tiap-tiap hari. Telur dan ikan kering goreng. Yang tu demikian. Tak ada makanan yang selesa sangat pada mereka. Selatan Thailand dekat dengan kita. Jadi anaknya membesar dan jaga mereka sebab mereka menghafal Quran. Bagaimana caranya? Anak suruh mereka bela lebah. Lebah tu hasilkan madu, dan madu tersebut mereka ambil, mereka letak depan mereka, mereka sujud selama 3 jam setiap pagi. Mereka sujud, mereka berdoa, bangun tahajud malam, mereka berdoa pada Allah. Jadi madu tu dihantar balik ke sini, anak gunakan dalam perubatan Islam. Anak gunakan orang kesian yang suruh minum air madu. Kemudian orang yang kena penyakit-penyakit yang pelik-pelik yang suruh minum air madu. Dan Rasulullah pun pesan supaya kita dibiasakan dengan minum air madu. Rasulullah kata, kalau kamu nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, kamu minumlah air madu yang diletakkan dengan ais, kata Rasulullah, yang disejukkan. Dan hadis Rasulullah sebut demikian. Para hadis kan cuba buat amalan minum air madu ni. Para hadis kan akan rasa nikmat terhadap air madu yang para hadis kan lakukan ini. Buat amalan dah. Kalau ada yang penyakit yang macam-macam gaya tu, mereka buat amalan, alhamdulillah, penyakit
di sini. Ini betul dalam hadis Rasulullah sebut alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu bukan bermadu, makan madu. Ini satu-satu madu yang kita berbalik ke rumah kita senyum je. Berbalik madu satu lagi belakang parang dia balik. Di madu itu jadi amalan dalam hidup kita nya. Mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.